Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini Currents via MY. Pada hari ini kita akan mengulas kontroversi pelantikan Tun Musa Aman sebagai Yang di-Pertuan Negeri Sabah, fakta, penjelasan, dan perdebatan. Pelantikan Tun Musa Aman sebagai Yang di-Pertuan Negeri Sabah mencetuskan kontroversi besar di pentas politik Malaysia. Tuduhan, penjelasan, dan hujah bertembung dari semua arah. Siapa yang benar, siapa yang sekadar bermain politik. Mari kita rungkaikan satu persatu fakta, penjelasan rasmi, dan lontaran persoalan panas untuk kita bincangkan dan debatkan bersama. Kontroversi pelantikan Tun Musa Aman sebagai Yang di-Pertuan Negeri Sabah terus menjadi topik hangat dengan pelbagai pihak tampil memberikan pandangan dan kritikan. Isu ini mula tercetus apabila beberapa pihak termasuk pemangku Presiden muda Amira Aisyah Abdul Aziz mempertikaikan keputusan tersebut dan menyifatkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai hipokrit. Amira mempersoalkan sejauh mana pelantikan ini mencerminkan prinsip kerajaan perpaduan dan ketulusan yang sering dilaungkan oleh gabungan tersebut. Namun, juru cakap kerajaan perpaduan Fahmi Fadzil tampil memberikan penjelasan tegas bahwa pelantikan Yang di-Pertuan Negeri Sabah adalah kuasa mutlak Yang di-Pertuan Agong berdasarkan perkara 1/1 Perlembagaan Negeri Sabah selepas mendapat nasihat daripada Ketua Menteri Sabah. Fahmi terus menegaskan bahawa Perdana Menteri tidak mempunyai peranan langsung dalam proses ini. Amira bagaimanapun mengakui bahawa Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji Jinor adalah individu yang mencalonkan Musa Aman untuk jawatan tersebut. Namun, beliau tetap mempersoalkan sejauh mana keputusan ini selari dengan semangat reformasi yang sering dilaungkan oleh Kerajaan Perpaduan. Ketua Penerangan Muda Leben Sidat turut mendesak Pakatan Harapan menyatakan pendirian jelas berhubung isu ini sambil merujuk kepada sejarah kes rasuah yang pernah menghantui Musa Aman. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kemudiannya tampil memberikan penjelasan bahawa isu yang membabitkan Musa Aman telah pun selesai di Mahkamah pada tahun 2020 di bawah pentadbiran Tan Sri Muhyiddin Yassin. Menurut Anwar, Musa telah dibebaskan daripada 46 pertuduhan rasuah dan penggubahan wang haram berkaitan konsesi balak di Sabah. Keputusan ini dibuat melalui proses undang-undang yang sah dan sebarang tuduhan berterusan dianggap sebagai usaha politik untuk menimbulkan keraguan terhadap keputusan Yang di-Pertuan Agong. Anwar turut menegaskan bahawa beliau menerima keputusan pelantikan ini dengan terbuka dan percaya Musa Aman mampu menjalankan tanggung jawabnya dengan baik untuk Sabah. Kritikan yang dilemparkan terhadap pelantikan ini menurut Anwar adalah tidak wajar kerana ia seakan mempertikaikan keputusan mahkamah dan kebijaksanaan Yang di-Pertuan Agong. Ahli Majlis Tertinggi UMNO pula, Datuk Abdul Rahman Dahlan turut tampil memberikan pandangan tegas mengenai isu ini. Beliau menyifatkan tuduhan yang dilemparkan kepada Musa Aman sebagai satu tindakan yang amat berat dan tidak berasas. Rahman Dahlan menekankan bahawa Musa Aman telah melalui proses siasatan yang ketat oleh badan berwibawa termasuk Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, Peguam Negara dan malah Independent Commission Against Corruption ICAC di Hong Kong. Semua badan ini mendapati tiada asas kukuh untuk mendakwa Musa Aman dan beliau akhirnya dibebaskan daripada semua tuduhan pada tahun 2020. Rahman Dahlan turut menegaskan bahawa proses tapisan oleh pihak Istana Negara dijalankan dengan teliti dan semua aspek termasuklah rekod perkhidmatan Musa Aman ketika menjadi Ketua Menteri Sabah telah diambil kira. Beliau menegaskan bahawa isu ini seharusnya dihentikan agar tidak mengganggu kestabilan politik di Sabah. Namun, persoalan terus timbul dalam kalangan rakyat dan pemerhati politik. Adakah benar pelantikan ini benar-benar bebas daripada pengaruh politik?
Jika Musa Aman sudah dibebaskan oleh mahkamah, mengapa isu ini terus dimainkan? Adakah ini sekadar modal politik untuk menyerang kerajaan perpaduan? Selain itu, adakah wajar untuk terus mempersoalkan keputusan yang telah diperkenankan oleh Yang di-Pertuan Agong? Isu ini juga menimbulkan pertanyaan sama ada terdapat krisis kepercayaan terhadap institusi negara, terutama dalam kalangan parti-parti politik yang sering mendakwa memperjuangkan ketulusan dan integriti. Pada masa yang sama, ada juga pihak yang mempersoalkan motif di sebalik kritikan Amira Aisyah. Adakah ia semata-mata satu tindakan populis untuk meraih perhatian politik, atau adakah terdapat asas yang kukuh di sebalik persoalan yang dibangkitkan? Sebahagian besar rakyat Sabah juga bimbang tentang kesan pelantikan ini terhadap kestabilan politik negeri. Adakah isu ini bakal meretakkan hubungan antara parti-parti dalam Kerajaan Perpaduan dan Gabungan Rakyat Sabah GRS? Atau adakah ini sekadar ribut dalam cawan teh yang akan reda selepas beberapa ketika? Penyokong Musa Aman berpendapat bahwa beliau mempunyai rekod cemerlang dalam membangunkan Sabah ketika era pentadbirannya. Namun, penentang pula berpendapat bahwa integritas seseorang pemimpin bukan hanya diukur pada keputusan mahkamah, tetapi juga persepsi rakyat terhadap moral dan etika kepimpinannya. Akhirnya, kontroversi ini memperlihatkan bagaimana isu pelantikan seorang pemimpin boleh menjadi bahan api kepada ketegangan politik yang sedia ada. Satu persoalan penting yang harus direnungkan ialah, adakah isu ini benar-benar bertujuan untuk memperjuangkan ketulusan atau hanya satu lagi strategi untuk memanaskan suhu politik di Sabah dan Malaysia secara amnya? Kongsikan pendapat Anda di ruangan komen. Adakah Anda bersetuju atau tidak dengan pelantikan ini? Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Currents via MY untuk perbincangan isu-isu terkini yang lebih mendalam. Sampai jumpa dalam episode seterusnya. Sekian, terima kasih.